Assalamualaikum. Hai, bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu Fiza. Cikgu-cikgu mesti tertanya-tanya kan, di mana saya berada sekarang? Sebenarnya saya berada dalam aplikasi terbaru yang dikenali sebagai Kumo Space. Kumo Space ni adalah salah satu platform yang kita boleh gunakan dalam PDPR. Satu aplikasi terbaru yang kita boleh gunakan dalam PDPR. Dan Kumo Space ni sebenarnya lebih kurang sama sahaja dengan Google Meet yang selalu kita gunakan. Okey, kenapa? Dalam Kumu Space ini mempunyai ciri-ciri, contohnya yang pertama ada ruangan chat untuk kita bertanyakan soalan. Okey, kita boleh tengok berapa bilangan pelajar yang dah join kita punya kelas. Seperti biasa ada kamera, ada mikrofon. Kita boleh buat broadcast dengan murid-murid kita. Kita boleh present slide, kita nak bentang. Kita boleh present slide sama seperti Google Meet. Exit room apabila kita dah selesai sesi PDP kita, ada beberapa setting yang kita boleh buat. Ada map untuk kita tengok ruangan keseluruhan dalam kita punya Kumo Space. Edit. Ada pelbagai edit yang kita boleh buat dalam Kumo Space ini. Okey, seterusnya ini ialah untuk kita tengok entire room kita ni macam mana. Okey, ini contoh entire room. Okey, ini ialah untuk kita zoom out lebih kecil dan ini untuk kita zoom in yang lebih besarlah zoom in. Ini adalah zoom out. Okey, jadi macam mana untuk kita kendalikan Kumo Space ini? Jom saya kongsikan. Okey, jom kita berkenalan dengan Kumo Space App. Okey, cikgu-cikgu perlu search Kumo Space App. Okey, dan klik pada Kumo Space. Okey, akan keluar paparan sebegini. Kumo Space Cikgu Fiza. Sebab saya sudah pun mempunyai akaun bersama dengan Kumo Space. Okey, bagi cikgu-cikgu yang baru pertama kali menggunakan Kumo Space, kita perlu sign in lah. Seperti biasa perlu sign in. Okey, sebelum saya teruskan lebih lanjut berkaitan dengan Kumo Space, sedikit berkaitan dengan pricing ni. Sebenarnya ada 3 pilihan untuk kita gunakan Kumo Space ini, sama ada kita nak gunakan yang percuma, yang profesional ataupun custom. Yang percuma pun sebenarnya sudah berbaloi. Dah berbaloi-baloi sebenarnya menggunakan yang percuma. Okey, kenapa? Sebab yang percuma ni sebenarnya sudah pun ada custom space. Kita boleh buat kita punya space sendiri. Number of rooms unlimited. Kita boleh buat seberapa banyak rooms yang kita nak. Maksimum capacity sehingga 30 orang. Satu room 30 orang murid yang boleh menyertainya. Sekiranya pelajar kita ramai, kita mungkin boleh buat beberapa room. Okey, itu sedikit berkaitan dengan pricing bagi Kumo Space. Okey. Sekarang kita dah ada kita punya akaun bersama Kumo Space. Okey, jadi saya terus klik pada Join Space. Okey, akan keluar begini, paparan sebegini ya. Okey, ini adalah paparan Kumo Space. Permulaan intro untuk Kumo Space ini. Seterusnya kita klik pada Join. Okey, bila kita klik pada Join, keluarlah paparan Kumo Space begini. Saya sudah pun ada 4 room yang saya buat bersama dengan murid-murid saya. Ada Sains 4E4, 4E5, 5E4 dan juga 5E5. Okey, jadi macam mana cara untuk kita bina nak bina room? Nak bina room sendiri, room yang lain. Okey, kita add saja room. Add room ya. Okey, kita add room untuk kita create room sendiri. Okey, contoh kita klik add room. Okey, kita boleh pilih. Contoh kita nak buat kelas 1E1. Room ni sebenarnya kelas mana yang kita nak ajar, nama kelas tadi ataupun subjek ke, boleh mana-mana. Contoh saya buat sains lah, contoh sains. Okey, kemudian saya klik save. Okey, yang ni Okey, jadi pada room tadi ada setting. Ada button setting dekat sini. Okey, bila kita klik setting, kita boleh edit name. Edit lah. Kita nak ubah nama room tadi boleh. Ini close room sekiranya kita nak tutup. Okey, yang penting sekali ialah change to template.
Sebenarnya ada banyak template yang disediakan dekat sini dalam Kumu Space ini. Kita perlu pilih saja mana yang bersesuaian. Mana yang kita nak guna. Okey, contoh untuk yang ini saya gunakan Okey, contoh saya gunakan beach. Okey, kita terus change to template. Okey, dah akan keluarlah paparannya beach. Okey. Dan satu lagi di bahagian bawah ni, science 0/30 people kan. 0/30 people maksudnya belum ada mana-mana pelajar yang join, yang menyertai Kumu Space ni. Kita belum start lagi. Kita belum bagi link kepada pelajar. Maksimum sehingga 30 orang. Okey. Kita cuba sekiranya kita dah siap kita punya Kumu Space ni, setting ni kita dah selesai setting. Okey, kita terus klik saja pada room kita ni. Mana-manalah room yang kita nak mulakan. Okey, contoh saya ambil yang science ni. Okey, saya terus klik pada science. Okey, dan keluarlah paparan sebegini. Okey, keluarlah paparan sebegini. Kita berada di tepi pantai walaupun sebenarnya kita berada di rumah. Okey, berada di tepi pantai. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula aktiviti Kumu Space yang saya berjalankan bersama pelajar 4E4. Okey, inilah paparan Kumu Space untuk pelajar saya 4E4. Okey, dekat sini kita boleh perhatikan, kita tengok dekat sini dah ada 7 orang pelajar saya yang join. Okey, dah ada 7 orang pelajar saya yang join dekat sini. Kita boleh tengok namanya dekat sini. Ada beberapa orang. Okey, dan saya pun sudah lantik beberapa orang pelajar saya sebagai co-host, sebagai pembantu saya lah maksudnya. Co-host ni dia boleh bantu cikgu untuk set up Kumu Space ni. Dia akan keluar perkataan co-host ada star ni pada nama Nur Husnina, pada nama Kristina, yang ni. Dia akan keluar co-host ni. Jadi co-host ni boleh bantu cikgu untuk set up lah kita punya Kumu Space ni. Okey, dekat ruangan chat, ada ruangan chat ni kita boleh masukkanlah soalan. Contohnya, okey, saya tanya soalan pada pelajar saya, dah makan ke belum? Okey, kita pun send, kita tunggu respon daripada pelajar. Okey, kita tengok ada tak pelajar saya yang respon. Okey, itu dari segi chat lah. Okey, kemudian kamera. Seperti biasalah bila kita klik pada kamera akan keluarlah paparan muka kita. Pelajar pun sama. Dia sama macam Google Meet saja. Okey, mikrofon pun sama. Bila kita klik pada mikrofon, kita boleh bercakap lah. Okey, kemudian saya cuba pada broadcast. Okey, dengarkan cikgu-cikgu. Itu bila pelajar kita nak join Kumu Space akan bunyi loceng. Menandakan ada pelajar yang masuk. Okey. Untuk soalan saya tadi, dah makan ke belum? Dah ada pelajar respon. Belum cikgu, belum, dah cikgu. Okey. Maksudnya kita boleh bertanyakan soalan sama macam Google Meet. Ada ciri ruangan chat lah. Okey, seterusnya ialah pada present. Okey. Kita nak share bahan, kita nak mengajar contohnya. Jadi kita klik saja pada present. Untuk this room. Kalau kita ada banyak rooms kan, tapi kita nak share bahan tadi dengan room ini saja. So, kita pun terus tekan this room. Yang ni screen. Kita terus tekan, terus klik start broadcast kat sini. Okey. Kita klik pada window. Bahan apa yang kita nak share tadi. Okey, contoh saya nak share bahan ni. Okey, kita klik pada bahan tadi dan kita terus share saja bahan tersebut. Okey, dah akan keluar paparannya pada Kumu Space begini. Pelajar boleh nampak lah paparan pada Kumu Space kita. Itu bahan yang kita nak ajar hari ini. Okey, kalau kita dah selesai, kita stop sharing saja. Okey, itu berkaitan dengan present.
Okey, broadcast ni untuk room ni sajalah. Biasa kita buat broadcast untuk room ni saja. Untuk kelas ini saja. Kalau kita nak buat broadcast untuk semua kelas, kita ada banyak room kan? So kita pilih everyone in all rooms. Okey, itu berkaitan dengan broadcast. Okey, kemudian pada ruangan map, ini adalah map. Kita boleh lihat keseluruhan pergerakan pelajar dalam Kumon Space ini. Jadi saya klik pada map. Okey, kita boleh nampak pergerakan pelajar tu. Pelajar tu berada di mana? Di manakah saya sekarang ni? Okey, kita boleh gerakkan saya ni Cikgu Fizah ni. Pergerakan kita untuk kita bergerak dalam Kumon Space ni kita menggunakan arrow anak panah ya. Pergerakan sama ada kita nak ke kiri, arrow ke kiri, kita nak ke kanan, tekan anak panah ke kanan. Untuk ke atas, kita bergerak ke atas, kita tekan saja anak panah ke atas. Okey, dan ke bawah, kita klik ke bawah. Itu adalah Cikgu Fizah CF tu ya. Okey, itu berkaitan dengan map untuk kita nak tengok keseluruhan apa yang berlaku dalam Kumon Space ni. Okey, kemudian berikutnya ialah pada yang ni ya. Button tambah tolak ni sebenarnya button zoom in dan juga zoom out. Bila kita tekan pada button tambah ni, ini adalah zoom in. So, cuba kita tekan. Kita boleh zoom in. Kawasan yang kita berada ni, kita boleh zoom in. Okey. Ataupun kita nak zoom out, kita tekan saja yang button tolak ni. Okey, ini adalah zoom out. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula pada bahagian okey, pada bahagian setting ni ada satu bahagian yang ditulis di sini ialah audio range. Okey, audio range ni bermaksud kita nak tengok siapa yang boleh dengar, anak murid mana yang boleh dengar suara cikgu. Bergantung kepada kedudukan murid tersebut dengan cikgu. Okey, contoh saya ambil normal. Ini lingkungan bulatan ni adalah di mana murid-murid boleh dengar suara cikgu. Okey, contoh Nur Husnina Hakimah ni berada dalam lingkungan bulatan ni, jadi dia boleh dengar suara cikgu. Okey, itu kalau kita ambil normal. Kalau kita ambil loud, lingkungan dia ni akan lagi besar. Lingkungan bulatan ni akan lagi besar, maksudnya lagi ramai lah yang boleh dengar suara cikgu. Ataupun sekiranya kita pilih entire room. Entire room, satu bilik, satu kelas boleh dengar suara cikgu. Itu berkaitan dengan audio range. Kita boleh pilihlah mana yang bersesuaian. Okey, ni sama ada quiet. Kalau nak semua diam, kita pilih quiet. So, quiet, normal, loud ataupun entire room. Kita pilihlah mana yang bersesuaian. Okey, kemudian kita juga ada edit. Okey, kita ada edit. So, untuk edit ni kita boleh pilih. Kita boleh tukar lah kita punya room ni. Kita boleh custom kita punya room sendiri. Okey, contoh kita nak tukar bahagian flooring ni. Bahagian floor dia kita nak tengok. Kita nak tukar, contohnya kita nak tukar kepada grass. So, nanti background dalam room kita akan bertukar. Macam berada di taman. Itu adalah kalau kita tukar dia punya flooring. Ada banyak sebenarnya kita boleh custom dekat sini. Kita boleh custom kita punya room tu supaya lain daripada yang lain, tak sama. Okay, ataupun kita nak tambah seating ni. Kita nak tambah beanbag chair ni. Kita tarik saja pada beanbag chair ni. Drag. Dan terus drop dekat sini. Keluarlah. Ataupun kita nak tambah lagi. Apa lagi? Dah ada pelajar saya yang bergerak dekat situ. Ataupun kita nak tambah. Apa lagi kita nak tambah? Yang bersesuaian. Nak tambah office chair satu lagi. Dekat sini. Office chair. Okey, akan keluarlah office chair dekat sini. Okey. Kemudian kita nak tukar lagi. Nak tukar apa? Kita nak masukkan. Contoh saya pilih activities. Activities ni saya nak masukkan. Contoh upright piano. Okey, jadi saya masukkan, saya drag dan terus letak piano saya dekat sini. Okey, jadi contoh ya.
sekiranya kita berada dekat dengan piano tadi, pelajar-pelajar berada dekat dengan piano tadi, pelajar boleh dengar ada piano, ada bunyi piano tu. Sekiranya kita bergerak jauh, dia semakin kurang jelas lah. Semakin kita dekat dengan piano tersebut, semakin jelas. Begitu. Okey, ataupun kita nak masukkan apa-apalah, ikut kreativiti masing-masing. Cara untuk kita customkan kita punya room study. Okey. Okey, lagi kita nak custom apa lagi? Kita nak custom apa-apalah yang cikgu fikirkan sesuai. Kita nak masukkan okey, contoh nak tambah satu lagi meja. Ataupun nak tambahkan, dekat sini ada banyak pilihan macam-macam. Okey. Cuba kita tengok yang lain. Ni kalau kita nak tambahkan pokok-pokok, ground. Ada banyak pilihan sebenarnya. Ada banyak dekat sini, cikgu boleh pilih. Aktivitis pun banyak dekat sini. Okey, kita nak masukkan water cooler. Kita nak masukkan water cooler. So, water cooler ni kita nak masukkan kat mana? So, kita ambil water cooler ni. Kita drag saja. Water cooler ni berada di sini. Okey. Tu contoh. Water cooler kita berada di sini. Jadi, kita boleh custom kita punya rooms ni bergantung. Ikut kreativiti masing-masing. Okey, itu pada bahagian edit. Okey, saya tutup bahagian edit. Okey, ini paparan CommosSpace saya. Okey, apa lagi yang perlu saya tunjukkan ialah okey, yang penting sekali ialah pada bahagian atas ni ada nama Nur Hafizah Adnan, ada kelas 4E4 kelas saya pada hari ini. Kemudian kita klik share. Okey, share ni, link ini akan kita share kepada pelajar untuk kita mulakan CommosSpace ini. Kita klik share, dan akan keluar paparan sebegini. Okey, dan kita perlu share room. Sebab kita nak share room ni saja, bukan untuk semua. Okey, jadi kita share room, akan keluar URL ni. Kita copy URL dan berilah kepada pelajar sama ada melalui WhatsApp, melalui Telegram ataupun melalui Google Classroom. Dan kita boleh mulakan kita punya CommosSpace seperti biasa. Sangat menarik kan? Cikgu-cikgu? Kita boleh cuba. Selain daripada kita gunakan Google Meet, kita gunakan apa lagi? Video call Telegram dan sebagainya. So, CommosSpace ni adalah salah satu lagi pilihan yang kita boleh cuba bersama dengan murid-murid kita supaya PDP kita menjadi lebih interaktif dan lebih menarik. So, itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.